Okey, Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua guru-guru yang sedang menonton ataupun yang tengah join kelas kita pada petang ni. Okey, hari ni kita nak belajar serba sedikit tentang quizzes. Quizzes ni kalau di sekolah saya dah agak famous dah, tapi mungkin ada guru-guru di sekolah lain mungkin baru first time nak dengar, baru first time nak register, nak guna. So, kita refresh ataupun kita sharing balik supaya ilmu yang kita ada ni lebih berkembang lah. Tak ada kita seorang ataupun beberapa kelompok je yang tahu, kita tahu sikit, kita share dengan orang lain. Okay, so kepada guru-guru yang dah join ni, saya nak sharekan link untuk quizzes ni. Copy link. Mula-mula kita pergi dekat link yang ada dekat ruangan chat tu. Okay, saya dah pastekan link dia. Nanti cikgu-cikgu akan join sebagai peserta. Okay, so sebelum kita nak belajar tentang benda ni, kita kena masuk dulu sebagai user. Okay, cuba guru-guru klik link tu, dapat tak masuk? Cuba tengok. Kalau dapat masuk, nanti kat belah skrin saya ni, dia keluar. Tu, H. Liza. Okay, next. Ini adalah paparan guru. Kalau anda semua nak buat quizzes secara live, nanti features ataupun skrin yang macam gini yang anda semua akan dapat lihat. Okay, so ada lagi tak guru-guru lain yang nak masuk? Okay, klik link yang itu. Lepas tu kita boleh mula testing. Saya tunggu sampai ada dalam 3 orang kah? Boleh tak 3 orang? Okay, Cikgu Rashid dah masuk. Ada lagi seorang? Siapa nak jadi? Kalau tak ada, kita terpaksalah olok-olok masuk sendiri ni. 693 726. Lagi seorang? Ada? Okey, kalau tak ada tak apa, kita try masuk. Okey, itu dia test. Alright, so guru-guru kalau dah ready, katakanlah murid-murid semua ni dah ready, kita boleh tengok ada 3 orang. Kalau semua dah ready, klik start. Okay, so nanti dekat ruangan murid tu, nanti dia akan dapat soalan lah. Soalan dan jawapan. Soalan pilihan jawapan. Okay, so mereka perlu jawab. Jawab dia klik-klik je, ada 4 warna. So dia orang kena klik je lah. Pilih warna mana. Lepas tu ada masa dekat atas tu. Kemudian ada point-point mungkin. Alright. Ni game ni simple je, ada 3 soalan. Okay, so kita buat soalan, kita lah dapat jawapan yang semua betul. Alright, kita tunggu cikgu yang lain dah selesai ke macam mana. Okay, alright, rasanya dah kot ni. Ke belum lagi? Lagi seorang. Cikgu Hajan ni. Okay, so yang merah-merah ni maksudnya adalah dia ada salah Okay, so bila dah habis, ni tengok ni, 4/4 done. Okay, so kita boleh tunjukkan siapa yang menang tempat pertama, tempat kedua dan ketiga. Bila dah habis benda ni, kita boleh juga bincang jawapan dengan murid-murid. Pergi dekat belah question kat sini, klik dekat question situ. Lepas tu kita boleh tunjukkan satu persatu. Okay, boleh nampak kan skrin ni? Okay, so soalan yang pertama, kita boleh tengok ni jawapan dia. Ada murid jawab macam ni. So kita boleh bincang lah jawapan mana yang betul, jawapan mana yang salah. Okay, so ini interface yang murid-murid ataupun guru-guru boleh share dengan murid-murid waktu tengah kelas ataupun waktu bila-bila lah, waktu buat live session. Okay, maknanya boleh live di Meet dengan pelajar lain ni. Betul, ya. Yeah. Okay, so ini saya exit dulu. So kita dah faham dah benda ni. Alright, ni kita boleh X. Okay, so benda pertama sekali yang kita nak belajar mengenai quizzes ni adalah bagaimana cara kita nak daftar ataupun nak login. Okay, ni saya dah pakai account personal. So kita tutup dulu, kita pakai account EDD punya, quizzes.com. Okay,
Alright, okay. Kalau cikgu-cikgu ada tak pernah register lagi, pergi ke quizzes.com. Okay, link dia ada dekat ruangan chat tu. Nanti cikgu-cikgu akan jumpa page yang macam gini. Ini interface baru dia orang lah. Sebelum ni ada video dekat belah kanan ni. Video anak murid dia suka, happy, dapat jawab. So first kali kita boleh pergi dekat belah atas ni, sign up. Klik button sign up. Lepas tu kita boleh guna sign up with Google. Klik dekat sign up with Google. Lepas tu kalau kita dah login dekat account Gmail kita, kita boleh klik je dekat situ. Okay, lepas tu dia tanya how are you using quizzes. Lepas tu kita cakap at a school. Sebab kita ni sebagai seorang guru. I am a teacher. Okay, klik teacher. Okay, lepas tu dia bagi tahu sekarang now use lesson to teach on quizzes. Okay, ini adalah features baru yang ada dalam quizzes. So guru-guru boleh mengajar menggunakan quizzes sahaja. Kita boleh masukkan video. So ini features baru, boleh explore. Kita tak nak, kita tekan X. Okay, ini adalah akaun yang kosong. Setakat ni boleh follow ke cikgu-cikgu? Alright, okay. So, pertama sekali, bila kita dah masuk dalam quizzes ni, kita pergi dekat, kita boleh ada dua option. Satu, kita nak create, dekat belah kiri ni, create quizzes kita sendiri. Kita nak ada soalan-soalan kita sendiri. Ataupun kita boleh search. Kita, what will you teach today? Kita klik dekat search ni, nanti dekat belah atas ni dia menyala. So, katakanlah kita ni cikgu bahasa Melayu. So, kita boleh type bahasa Melayu tahun 6. Enter. So, dia akan keluarkan semua senarai quizzes. Vic, nak tanya sikit Vic. Ya, apa tu? Hello, apa tu? Ya. Vic, kalau kita tengok live workbook, worksheet kemarin dia bagi kan. Dia bagi akaun premium hingga Julai. Untuk quizzes ni dia bagi ke tak? Ya, hari tu waktu PKP 1 kita boleh langgan macam yang live worksheet tak? Waktu PKP yang 1 tu dia ada premium version. Dia boleh kan? Yang sekarang ni tak boleh kan? Yang sekarang ni dah tak boleh dah. Ni kalau nak dia kena bayar $2 sebulan. Sekarang tak boleh? Sekarang ni tak boleh. Kena bayar ni $2 ni. Kena bayar? Betul. Kita ambil yang free je. Okay Vic. Alright, boleh. Okay, selamat datang kepada cikgu yang baru join. Persilakan. Okay, tadi kita bincang pasal kita nak search je. Kita malas nak buat sendiri, kita search. Type dekat belah atas tu. Lepas tu keluarlah tajuk-tajuk yang berkaitan. So kita boleh tengok ada banyak soalan-soalan cikgu-cikgu lain dah upload. Ataupun dia orang dah buat sendiri, kita boleh tinggal copy, edit. Lepas tu kita boleh gunakan. Contohnya, katakanlah saya nak guna yang pertama ni. Kalau kita gerakkan mouse, pergi dekat soalan-soalan ni, kita boleh tengok soalan dia dekat belah kanan ni. So, dekat belah atas tu ada tulis 10 question. Quiz ni ada 10 soalan. Kita boleh tengok ada gambar, ada soalan dan ada jawapan. Kita boleh go through lah tengok. Kalau kita rasakan soalan ni bersesuaian dengan apa tajuk yang kita nak ajar, kita boleh klik button play ni. Ataupun kita boleh klik dekat soalan ni tadi. Klik dekat belah soalan. Okay, dah masuk dekat soalan ni. Ini soalan orang lain punya. Ni, 10 months ago by Nurin Hazika. Cikgu ni dah buatkan soalan ni. So, kita ada beberapa option. Kita boleh start a live quiz. Terus klik dekat sini. Nanti dia akan mula macam yang awal-awal tadi tu. Kita dah share. Ataupun kita boleh assign homework. Kita boleh bagi homework kepada murid-murid kita. Tapi apa yang saya biasa buat adalah saya klik dekat belah sini. Atas ni, button copy and edit. Bila kita klik copy and edit ni, seolah-olah kita tiru bulat-bulat cikgu ni punya latihan. Lepas tu kita nak tambah ataupun kita nak adjust beberapa soalan-soalan yang lain. Okay. So, contoh ni kita tunjuk copy and edit. Klik dekat copy and edit. Nanti dia pusing-pusing tu. Okay. So, soalan ni dah masuk dekat dalam kita punya library. Okay, lepas tu kita boleh tengok lah. Apakah nama permainan ini? Ini adalah soalan dan bawah tu adalah pilihan jawapan. Okay, dan dekat belah bawah ni lagi ada 60 second. 60 second ni maksudnya berapa saat yang kita nak beri kepada murid kita untuk jawab soalan ni. Kalau soalan mudah, kita boleh bagi masa dia saat-saat. Kalau soalan tu contohnya ayat dia dah panjang, gambar tu pelik-pelik. So kita boleh bagi masa dia lebih-lebih.
Okey, Cikgu Kamsida nak daftar kat mana? Klik dekat link tu. Saya copy lagi sekali, copy, paste, quizizz.com. Okey, pergi dekat situ, lepas tu kita boleh sign up with Google. Kita boleh sign up with Google. Okey. So berbalik kepada sini, kita ada masa, kita boleh tengok. Kalau katakanlah kita rasa, salah ni, ini bukan buayan. Ini sebenarnya jongkan jongkit. Kan? Katakanlah soalan ni salah. Kita boleh pergi dekat belah atas ni, kita klik button edit. Kita klik button edit, kemudian dia ada display, preview dekat belah kanan ni. Okay, so katakanlah kita nak tukar gambar, kita boleh klik dekat edit gambar ni. Gambar yang ada ni kita tak nak, kita boleh delete. Lepas tu, katakanlah kita nak cari jongkang jongkit. Jongkang jongkit. Okay, so kita search mana-mana. Kita ambil link dia, copy image address. Lepas tu pastekan dekat sini. Tak boleh Copy image address. Okey, sepatutnya dah keluar lah gambar tu. Okey, dah tukar gambar dah. Okey, bila dah tukar gambar, kita klik done. Okey, gambar sekarang dah berubah. Okey, ini bukan lagi buayan. So, kita nak pilih jawapan dia adalah jongkang jongkit. Jawapan yang betul kita kena klik dekat situ supaya dia jadi warna hijau. Okey, so bila klik dekat sini jongkang jongkit, ini adalah jawapan dia kan. Tapi dalam soalan nanti bila murid jawab, tak semestinya yang atas kali ni adalah jongkang jongkit. Quizizz ni dia pandai, dia boleh terbalik-terbalikkan pilihan jawapan. Itu kita punya kelebihan lah kalau guna Quizizz ni. Alright, kalau semua kita dah check, gambar kita dah edit, pilihan jawapan dah, katakan nak adjust kat sini, nak tulisan besar, jongkang jongkit pun boleh, tak ada masalah. Lepas tu pilih masa, kalau dah siap semua, kita klik save. Siap satu soalan. Kita tengok lagi soalan 2, soalan 3. Check sampai bawah. Okey, 10. Katakanlah kita tak puas hati. Sekejap sangat ni 10 soalan. Satu soalan 60 saat. Kalau 10 soalan, dah 10 minit. Kita nak tambah lagi. Okey, macam ni cara nak tambah? Dekat belah bawah ni ada button. Banyak-banyak warna ni. Kita boleh pilih salah satu. Kita boleh pilih multiple choice. Maksudnya kita nak ada soalan, lepas tu ada A, B, C, D. Kalau kat belah sini, checkbox. Maksudnya jawapan dia boleh lebih daripada satu. Sebelah dia ada fill in the blank. Ini agak leceh sikit lah. Tapi boleh juga nak try. Contohnya, tadi soalan tadi tu, rukun negara ada berapa kan? So kita boleh buat rukun negara ada tempat kosong. So murid perlu type sendiri dekat keyboard dia orang. Kena type. So mungkin benda ni agak leceh kalau murid tu menggunakan device handphone. Kecil skrin dia. Okay, dekat belah tepi tu ada poll. Lepas tu ada open-ended. Open-ended ni maksudnya soalan yang tak ada betul, tak ada salah. Jawapan tu boleh jadi pelbagai. Kemudian kita boleh add slide. Alright, contoh yang pertama saya nak try tambah multiple choice. Kita klik dekat belah situ. Ini adalah soalan yang kosong. So, guru boleh tambah soalan. So, soalan kita boleh tulis siapa nama Perdana Menteri. Okay, mungkin guru-guru matematik nak tanya macam mana nak masukkan formula kan, pun boleh juga. Kita boleh padam ni, kita boleh masukkan ya. Ada add math equation. Klik dekat belah situ, kita boleh masukkan formula-formula. Contohnya kita nak ambil apa pelik sangat ni. Okay, basic. Kita try ambil ni lah. Mana nombor dia? 2 tambah 2 tambah 2 square. Boleh lah. Ikutlah. Ini kena study sikit lah. Math punya equation tu. Okay. Lepas tu pilihan jawapan kita boleh adjust. Lepas tu dah ada pilihan jawapan tu, kita boleh klik mana satu jawapan yang betul. Dekat belah bawah ni kita boleh set berapa minit yang kita nak. Kemudian kita boleh klik save. Okay, selesai bahagian nak tambah soalan. Okay, bila dah siap. Okay, kejap. Satu lagi yang best pasal Quizizz ni, sebab dia boleh teleport. Kalau nampak ada button teleport kat belah atas tu, kita boleh ambil soalan orang lain, masuk kat dalam kita punya ni. Okay,
katakanlah bab kita ni tadi, bahasa Melayu, bab 1 kan. Okey, kita boleh tengok soalan orang lain. Contohnya kita boleh ambil yang ada gambar Upin ni. Okey, kita nak ambil soalan ni. Cara dia macam mana? Kita boleh klik add sahaja. Dekat belah atas, kita gerakkan mouse kita ni. Dekat belah atas tu ada button add, kita klik add. So sekarang soalan kita dah jadi. Dah ada 12 soalan. Okey? Katakan tak cukup lagi 12. Kita nak ambil lagi soalan daripada orang lain. Kita klik teleport. Nanti dia akan tunjukkan soalan-soalan yang dengan tajuk yang lebih kurang sama dengan kita. Contoh, kita pergi kat sini. Okey, kita nak ambil soalan ni, mata ni. Kita klik dekat belah situ, add. Lepas tu kita patah balik, tengok. Okey, dah ada masa, dah ada jawapan yang betul. Okey dah, lengkap. Kita ada 13 soalan sekarang ni. Ini belum siap lagi. Ini baru draft. Okey, lepas tu kita boleh rename soalan kita. Katakanlah kita nak pakai, katakan kita nak pakai kod tertentu. Contohnya saya suka P6. Lepas tu BM. Tahun 6 BM. Lepas tu tajuk dia pasal apa? Objek. Contohnya. Lepas tu kita boleh pilih lah. Choose relevant subject. Subjek kita ni berkaitan dengan apa? Kalau ada dekat belah sini kita boleh pilih. Kalau tak ada kita klik others. Kemudian klik save. Alright. Kalau anda semua jenis yang suka nampak cantik, kita boleh juga edit image. Quizzes kita ni ada gambar. Tapi benda ni tak berapa penting lah. Kalau nak boleh edit kat situ. Boleh buang yang ini, masukkan gambar yang lain. Okay. Lepas tu dia ada bagi tahu quality score dekat belah tepi ni. 10. Gambar 10. cikgu be. Apa dia? Apa dia? Gambar cikgu. Pun boleh juga. Gambar cikgu. Betul. Boleh juga tau. Masukkan gambar cikgu supaya murid-murid tengok, oh okey, cikgu dia lah yang buat soalan ni. Baru dia rasa macam special sikit kan. Kalau dia tengok, ni ada gambar cikgu Sarit. Saya tak kenal ni cikgu Sarit ni. Nanti macam mana pula? Dia tak ada rasa macam attach dengan cikgu kita tu lah. Right. So dekat belah bawah ni ada quiz quality score. Biasanya kalau quiz kita tu bagus, dia akan dapat 10/10. Macam ni dapat 10/10, dia kena ikut benda-benda ni. Yang pertama, pick a relevant quiz name. Quiz kita, tajuk dia relevant ke tak dengan soalan-soalan ni? Okay. Alright, yang kedua ada add quiz image. Boleh masukkan quiz image, gambar. Kemudian kita boleh add grades. Dan last sekali ada add at least 4 question. Alright, bila dah siap ni, kita boleh klik publish. Klik publish dekat belah atas kanan tu. Maka dah siap soalan untuk quiz ini. Alright, dah siap soalan. Kemudian kita boleh, ada 2 option kita nak beri kepada murid. Yang pertama, kita boleh start a live quiz. Pilih dekat belah situ. Kemudian boleh klik classic. Alright, dekat belah sini, kita boleh pilih. Kita nak masukkan dekat dalam kelas pun boleh. Kalau kita dah ada Google Classroom, kita boleh klik dekat belah atas ni, assign to a class, select. Lepas tu nanti dia tanya. Dah masuk dalam Google Classroom, pilih yang mana satu. Okey, dekat belah sini yang saya rasa cikgu-cikgu boleh adjust. Sebab kadang-kadang saya tengok ada cikgu dia adjust benda ni. Dekat setting dia, ada cikgu yang tak kisah pun. So, beberapa tips yang saya boleh share adalah dekat general setting ni, how many times ni biar unlimited, name factory ni tak payah, biar murid-murid tu tulis nama dia sendiri. Kalau kita klik dekat belah sini, nanti Quizizz akan keluarkan nama-nama yang pelbagai untuk murid-murid dia boleh pilih. So ini biar tutup. Show answers during activity. Yang ini biasanya saya pilih validate only. Maksudnya murid tu akan dapat tengok jawapan dia tu betul ke salah. Itu sahaja. Contohnya kalau dia jawab betul, okey, dia akan keluar warna hijau. Kalau dia salah, dia akan keluar warna merah. Tapi kalau guru-guru nak tunjuk jawapan dia terus pada Quizizz tu, so boleh pilih yang on ni. Bila kita pilih on, maksudnya bila murid tu jawab salah, dia terus nampak, okey, apa jawapan yang betul. Time tu juga murid tu boleh dapat tahu apa jawapan dia. Tapi biasanya saya nak pilih validate only. Show answers after activity. Ini pun boleh juga. Kita boleh on untuk kita bincang dengan jawapan dengan murid. Ataupun kita tak nak tunjuk jawapan, kita boleh off.
Ada yang question only pun boleh. Ni biar on saja. Okay, yang ini biar tutup. Power up ni, ini yang game-game yang ada dekat dalam quizzes ni lah. Kadang-kadang bila murid tu dah jawab 5 soalan betul secara berturut-turut, nanti tiba-tiba quizzes akan bagi power up. Power up ni maksudnya dia kan ada dapat point-point kat belah atas tu kan. So bila ada power up ni, contoh next soalan tu dia orang dapat stopkan masa. Masa tu lebih panjang. So dia dapat markah penuh lah untuk masa. Ada pula yang darab 2 point. Ini semua untuk bagi motivation lah supaya murid tu happy. Kemudian belah bawah ni timer. Okay, boleh tunjuk test timer ke default. Biasanya saya biar default je. Leaderboard ni maksudnya kita nak tahu ranking. Siapa yang dapat semua jawapan penuh, betul, kita nak tunjuk. Okay, saya suka yang bahagian 2 ni. Shuffle question dengan shuffle answer option. Maksudnya soalan yang pertama kita buat tak semestinya keluar soalan pertama dekat murid punya version. Kadang-kadang soalan pertama kita buat akan jadi soalan yang terakhir sekali untuk murid-murid. Dan setiap murid yang tengok join quizzes kita ni, dia akan dapat soalan yang berbeza-beza. Pilihan jawapan pun berbeza-beza. So benda ni best lah. Kalau kita compare dengan katakan quiz melalui Google Form, okay, quiz daripada Google Form rasanya tak boleh nak shuffle. Betul tak? Cikgu-cikgu yang lain ni. Quiz dekat dalam Google Form rasanya dia dah fix. So, katakanlah murid tu jawab sebelah kawan dia yang lain dekat dalam kelas ke dekat dalam makmal. Kemudian dia boleh cakap, okay, soalan 1 jawapan dia A. So, murid sebelah tu pun dia akan cakap soalan 1 A. Boleh shuffle. Oh, cikgu Chia. Okay, nanti saya kena belajar tu. Alright. Kemudian redemption question. Maksudnya kalau murid tu dah jawab salah, kita nak tak bagi chance untuk dia jawab balik soalan yang salah. Kalau nak kita klik open ni, kalau tak nak kita boleh tutup. Dan last sekali show meme. Yang ini bagi saya kita perlu tutup lah. Sebab benda-benda meme ni kadang bagus, kadang ada yang tak elok. So sebagai murid, bila diorang nak belajar, seeloknya tutup je. Okay? Bila dah siap, kita boleh klik continue. Alright, ini adalah interface yang tadi tu. Sama yang macam guru-guru awal-awal tadi masuk. Kita boleh tunggu, kita boleh copy link ni. Copy link ni kita boleh paste dekat murid punya Google Classroom. Ataupun kita boleh ambil link daripada yang atas ni, copy link address. Kita boleh sharekan kepada murid-murid kita. So bila dia orang klik link tu, dia akan masuk dalam quizzes secara live ni lah. Okay. Tapi guru-guru tak perlu klik lah yang itu. Sebab tadi kita dah test dah awal-awal. Ini saya just tunjuk je. Kalau nak tutup, kita klik end. Okay. Satu lagi cara guru-guru boleh buat adalah dengan assign homework. Maksudnya kita nak murid tu jawab bila masa dia orang ada free sendiri. Kita boleh klik dekat belah sini, assign homework. Okay. Kemudian kita boleh setkan deadline dia bila. Bila kita nak quizzes ni tamat tempoh. Contohnya kita nak hari ni, okay, kita nak seminggu daripada sekarang. So kita boleh klik dekat tarikh tu. Masa kita nak cakap dengan murid, okay, kena siapkan sebelum pukul 10 malam. Ini kalau ada custom deadline. Kalau kita nak soalan tu sentiasa dibuka je, kita pilih, okay, rupanya ni adalah untuk super. Okay. No deadline ni kalau kita upgrade plan kita, pergi ke super. So tak payah. Kemudian kita boleh klik assign. Okay. Bila dah assign, ini yang homework tadi. Kita boleh share murid-murid kod ni kepada murid-murid kelas kita. Cakap, okay, nanti pergi dekat quizzes, masukkan link, masukkan kod ni. Ataupun kita boleh copy dekat belah atas ni, ask participant to open, join my quizzes. Right click kat situ, copy link address, kemudian kita boleh paste. Alright. Link yang panjang ni, link yang baru saya paste tu adalah link untuk murid jawab secara sendiri. Dia tak ada timing. Maksudnya kalau saya nak jawab quiz ni sekarang boleh, saya nak jawab esok boleh, selagi mana sebelum deadline ni. 14 Februari 10 malam. Ataupun kita boleh juga masukkan terus ke Google Classroom.
Nanti kita linkkan dengan Google Classroom kita. Lepas tu kita just paste je. Pilih kelas mana yang kita nak bagi. Okey, rasanya itu sahaja untuk quizzes. Masa pun dah pukul 4. Ada apa-apa soalan nak tanya? Wait, saya nak tambah sikit. Yang assign tadi, bagi klik balik pada assign. Okey. Biasanya saya ajar cikgu saya share link. Dia ada share link. Okey. Okay. Bila kita klik share link, kita copy link dan kita hantar kepada murid. Bila murid jawab, kita dapat balik markah dia dengan skema apa semua. Itu kelebihan dia. Betul. Murid, itu untuk kalau kita nak check balik lah untuk pentaksiran dan sebagainya. Betul. Kita dapat balik. Ini saya tunjukkan report yang anak murid saya main waktu dululah. Okey ni. Ni. Alright. Ni saya buat sendiri, letak logo 2 years ago. Dah 2 tahun dah buat benda ni, soalan ni. Lepas tu kita boleh pergi dekat bahagian report. Report ni kita boleh pilih mana soalan tu. Katakanlah ni lah. Okey. Alright, kita boleh tengok soalan ni. Okey, murid ni jawab 100%. Kita boleh tengok murid ni. Lepas tu kita boleh tengok by soalan. Okey, kalau soalan macam gini, majoriti semua betul. Ada soalan yang mungkin, okey, ada juga murid yang confused. So boleh bincang antara guru-guru yang lain ataupun bincang antara murid-murid. Okey, kalau semua betul ni maksudnya mungkin soalan ni senang sangat. So kita boleh adjust. Okey, bagus-bagus tips yang berguna. Kita boleh share, tengok report kepada quiz yang kita pernah buat. Alright, good. Ada soalan guru-guru yang belajar hari ni? Kalau ada nak tambah apa-apa lagi, dipersilakan. Tak ada nak tanya apa-apa, boleh tanya Cikgu Taufik. Cikgu Rashid ni beres saja. Dia daripada awal sampai akhir beres. Tapi bila kita esok saya nak bagi dia dengan Cikgu Mat lah untuk make up, sobek dashboard. Nanti waktu tu kita pula beres dia. Sekali lagi setting supaya pelajar tak guna nama pelik-pelik untuk jawab quizzes. Okay. Alright. Dekat mana Kita pergi dekat My Library. Okay. Pergi test guru. Kita test mana-mana klik pada quizzes tu. Okay. Lepas tu dia boleh pilih assign homework ataupun start live quiz. Pilih lah salah satu. Kita pilih klasik. Alright. Yang saya cakap pelik-pelik tu adalah ni name factory. Name factory ni kalau kita enablekan dia, nanti quizzes akan keluarkan senarai nama yang bagi dia macam general lah. Contohnya purple orange ataupun big tree ataupun supercar. So murid akan dapat nama yang macam gitulah. Kalau kita tutup benda ni, so tak adalah pilihan tu. Murid akan isi berdasarkan nama mereka sendiri. Okay? Harap menjawab apa pertanyaan Cikgu Chia. Alright, good. So, quizzes ni saya rasa, personally saya rasa untuk murid tahun 4, 5, 6 dan ke atas. Tahun 1, 2, 3, saya rasa quizzes agak kelang kabut kalau murid-murid ni buat tanpa guidance, tanpa ibu bapa yang membantu. Sebab saya ada anak tahun 1, saya tengok dalam kelas dia tu, bila guru waktu tengah meet, Google Meet, lepas tu guru cakap, okay, klik link dekat chat box. Cikgu ada bagi link quizzes. Lepas tu budak-budak tu satu kelas, mana cikgu, mana tak jumpa link, cikgu bila nak bagi link. Dia jadi macam terlalu excited ataupun terlalu semangat lah. So, diorang punya, mungkin diorang belum sesuai lagi nak pindah-pindah daripada Google Meet, pergi buka new tab, pergi quizzes kan.
Mungkin sebab diorang tak reti lagi. Itu pendapat saya lah. Cikgu-cikgu yang lain macam mana dekat sekolah? Ada menggunakan Google Meet lepas tu sambung dengan quizzes ke? Bagi quizzes ni sebagai homework sahaja? Cuba share. Okay. Cikgu Nahzatul. Anak-anak saya, cikgu dia bagi di luar waktu Google Meet. Dia tak bagi waktu dalam Google Meet. Okay, bagus-bagus. Dia sebab susah nak handle kan. Betul. Sebab live quizzes ni mungkin agak mencabar. So seeloknya kita pilih yang option homework. Kita pilih yang belah sini, assign homework. So murid tu bila dia dah masuk sekarang, dia terus boleh jawab. Dia tak perlu nak tunggu kawan-kawan yang lain, dia tak perlu nak tunggu guru tu klik start baru semua orang nak jawab secara serentak. Okay, ada apa-apa lagi? Tambahan? Lagi satu tips yang saya selalu buat dengan anak murid saya adalah dalam quizzes ni dia ada masa dekat belah atas tu. So saya suggest, saya selalu ingatkan dengan anak murid, jangan tengok kepada masa, yang penting awak kena cuba jawab dengan betul. Dia tak penting nak jawab cepat. Sebab ada murid yang dia main hentam je. Yang penting dapat cepat, Sebab kalau dapat cepat, dia ada dapat poin markah masa kot. Kalau betul, dia dapat markah betul. So kombinasi dua tu yang akan menaikkan ranking markah murid tu. So seeloknya kita cakap buat dengan betul, jangan kisah pasal masa tu sangat. Okay? Guru-guru yang lain senyap je ni. Betul. Kedua cara pun ada kebaikan keburukan. Live quizzes lebih seronok kerana ramai main bersama-sama. Betul. Setuju. Kalau murid-murid tu dah besar, diorang boleh tahu nak klik mana, nak type nama sendiri, masukkan kod sendiri, okey. Bagi saya memang bagus lah. Tapi kalau murid yang rendah ni, 1, 2, 3, mungkin diorang tak capable lagi nak buat sendiri. Perlukan bantuan daripada orang dewasa. Okay. Alright. So, guru-guru boleh explore. Kalau malas nak buat sendiri, boleh search dia dekat belah atas. Lepas tu copy and edit. Penuhkan dekat My Library ni. Penuhkan dengan soalan-soalan yang kita rasa boleh recycle balik untuk murid-murid kita. Okay. Kalau tak nak edit pun, copy je. Kalau tak nak edit, copy je. Ataupun teleport, ambil daripada set yang berlainan. Betul. Ni waktu dulu-dulu saya rajin sikit lah. Tukar foto ni, lepas tu letak coding dekat belah tepi-tepi ni kan. Sekarang ni tinggal copy, ambil, terus main je, terus bagi je kepada murid. Alright. So kalau tak ada apa-apa soalan, kita tamatkan kelas pada perkongsian pada hari ni. Boleh ke? Boleh. Kita jumpa esok dalam perkongsian untuk apa Cikgu Rashid? Makeup troubleshoot portal lah. Alright. Esok pula. Okay. Kita berhenti dekat sini sahaja. Terima kasih banyak kepada kepada semua guru-guru yang sudi meluangkan masa. Practice. Jangan kita dah belajar sikit, lepas tu kita tinggalkan aja benda ni. Alright. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Terima kasih. Petang. Cik Sarit. Waalaikumsalam, selamat petang. Terima kasih. Ya.